daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku telah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang itu beriman dengan sempurna apabila dia kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Ya, seseorang dianggap tidak sempurna iman dia apabila dia mementingkan diri sendiri sahaja. Ya, dia kenyang, dia tak peduli orang di sekelilingnya itu kelaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'matin min Allah ma sya Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma sya Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala buat kita bersama-sama lagi berada di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghulu kepada segala hari, hari raya mingguan bagi umat Islam. Kita berkumpul di rumah Allah untuk kita menunaikan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ibadah yang diwajibkan ke atas umat Islam, khususnya bagi orang lelaki, untuk duduk di dalam rumah Allah di Masjid Jami' yang didirikan solat Jumaat di dalamnya, dengan kita bakal mendengarkan 2 khutbah sebelum daripada kita tunaikan solat fardu Jumaat. Sementara kita tunggu masuk waktu, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu tazkirah untuk kita dengar bacaan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutus kepada kita untuk membimbing, untuk pandu kita kepada jalan menuju Allah, untuk capai redha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Dan kita berpandukan kepada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada hari ini kita dengarkan hadis-hadis daripada bab yang ke-61 dan berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa anhu qala babu la yashba'u duna jarihi. Bab pada menyatakan tidak akan kenyang seseorang tanpa jirannya. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك ابن أبي بشير عن عبد الله ابن المساور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاع. Daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang itu beriman dengan sempurna apabila dia kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Ya, seseorang dianggap tidak sempurna iman dia apabila dia mementingkan diri sendiri sahaja. Ya, dia kenyang, dia tak peduli orang di sekelilingnya itu kelaparan. Maka di sini kita dapat lihat bahawa Nabi SAW menjadikan kayu ukur, mi'yar, kayu ukur bagi iman seseorang adalah bagaimana seseorang melihat kepada jiran dia. Nak tengok sempurna tak sempurna iman seseorang, maka tengok orang ni macam mana dia pandang pada jiran dia. Adakah dia peduli pada jiran dia? Kalau dia peduli pada jiran dia, maknanya iman dia sempurna. Kalau kurang kepedulian dia kepada jiran dia, maka tidak sempurna lagi iman dia. Jiran rumah kita lah, kiri kanan depan belakang.
taman kita ataupun kampung kita, itu adalah jiran kita. Maka kita ambil tahu orang sekeliling kita. Kalau diluaskan skop lagi, negara lah. Negara dengan negara adalah bagi kerajaan itu satu jiran juga. Kita pun biasa panggil negara-negara yang sekeliling Malaysia ni, dia panggil negara jiran. Kan? Jadi antara kalau konteks negara dengan negara, bagi kerajaan mereka juga membina hubungan baik sesama jiran. Negara dengan negara tu pasti mereka juga membina hubungan yang baik. Jadi sifat yang disebut dalam hadis ini adalah lapar dan kenyang. Kalau tengok tak sempurna iman seseorang tu, kalau dia saja kenyang tapi jiran dia lapar. Maka sifat yang disebut dalam hadis ini adalah lapar dan kenyang. Walaupun sifat yang disebut adalah lapar dan kenyang, tapi tidaklah bermakna makanan sahaja yang ditengok. Yang diambil peduli itu bukan cerita lapar kenyang saja. Tapi juga sebenarnya adalah mencakupi kepada aspek ataupun skop-skop yang lain. Pendidikan ditengok juga, bagaimana jiran-jiran kita, keselamatan ditengok juga, bagaimana jiran-jiran kita. Pendek kata, yang disebut dalam hadis ini adalah benda asas yang manusia hidup dengannya. Makan minum ni benda asas lah. Kita kenyang, jiran lapar, tak sempurna iman. Kita selamat, jiran tak selamat. Sama juga. Konsep dia tu sama. Yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah kepedulian kita ataupun cakna kita, betapa cakna kita kepada jiran kita. Itu sebenarnya ada nilaian dia daripada segi keimanan. Walaupun yang disebut tentang makan, kenyang lapar dan libatkan perut, tapi makanan sebenarnya ada makanan rohani, ada makanan jasmani. Pendidikannya dilihat, keselamatannya dilihat, ketenangan, keharmoniannya dilihat. Jadi kalau semua ni mainkan peranan, maka akan tenteram dan mewujudkan kesejahteraan, keharmonian. Kita tengok bagaimana kisah Sayyidina Abdullah ibn Mubarak dengan jemaah haji pada tahun itu yang 60,000 orang asalnya ditolak hajinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya tak dapat haji mabrur. Kemudian kisah itu berlaku apabila beliau bermimpi bahawa terdapat seorang hamba Allah yang menjadi asbab kepada Allah Ta'ala ampunkan 60,000 orang jemaah haji pada tahun itu. Walaupun hakikatnya dia tak pergi haji. Dia tak pergi haji. Tapi sebab dia yang tak dapat pergi haji tu, orang yang pergi haji pada tahun itu diterima hajinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia adalah hanya seorang tukang kasut di Iraq saja. Lalu akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak cari tukang kasut ini dan bertanya sendiri apa yang berlaku sehingga kan kami orang-orang yang buat kerja haji ni mabrur hajinya kerana kamu, apa yang berlaku sebenarnya. Jadi dicari dan akhirnya jumpa tukang kasut tu. Tukang kasut tu pun bercerita, aku kumpul duit nak pergi haji selama 40 tahun. Bukan sikit lah, bukan pendek tempoh masa. Nak pergi haji kumpul duit 40 tahun. Hari sebelum aku pergi haji tu, isteri dia mengandung lah. Isteri dia mengandung. Jadi hari sebelum dia nak pergi haji tu, isteri dia mengidam. Dia kata, bang, sedap lah bau orang sebelah jiran kita tu masak kan, baunya sampai ke rumah. Jadi kami teringin lah, kata isteri dia mengidam. Jadi suaminya tadi ni, tukang kasut ni, pergilah tengok ke jiran sebelah tu. Cik, boleh tak kami nak minta sikit pasal isteri saya mengidam, dia mengandung, bau makanan cik masak tu sampai ke rumah kami. Boleh tak kami minta sikit? Menangis. Jiran dia tu menangis. Dia kata, halaluna haramukum. Minta maaf. Apa yang kami masak ni halal bagi kami tapi haram bagi kamu. Macam mana pula tu? Halal bagi kami, haram bagi kamu. Kata, kami nak minta sikit je, dapat sikit jadilah. Hilangkan ngidam isteri saya ni. Dia kata, tak boleh, saya tak boleh bagi. Sebab kami sekeluarga sudah beberapa hari tak makan.
Lalu kami jumpa bangkai keldai di tepi jalan. Kami ambil, bawa balik, kami masak. Keldai tak boleh makan, apatah lagi bangkai dia. Bukan boleh disembelih keldai. Ya. Jadi kami balik, kami masak. Makan yang kami makan ni adalah darurat bagi kami untuk mempertahankan nyawa kami. Nak pertahankan nyawa. Jadi dia halal bagi kami, tetapi haram bagi kamu, kerana kamu cukup makan, kamu semua ada lah. Kami yang tak cukup. Menangis tukang kasut tersebut. Lalu dia balik, dia pun cakap kat isteri dia, duit yang abang kumpul untuk pergi haji ni, abang cancel lah pergi haji. Kita rasa sebersalah macam mana kita boleh hidup dengan kecukupan, tapi kita tak tahu yang orang sebelah kita tidak makan sudah beberapa hari. Lalu dia ambil duit yang sepatutnya dia guna untuk pergi haji tadi, dia berikan kepada jirannya untuk jirannya itu memulakan kehidupan. Jadi kamu biar ada makanan lah, biar tak sampai macam ni, sampai kena makan bangkai macam ni. Aku sangat-sangat tak senang lah. Akhirnya maknanya dia tak pergilah haji pada tahun itu. Tapi walaupun dia tak pergi haji, tapi hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat pahala haji dia, kerana sedekah dia kepada jiran dia. Bahkan dia pula jadi asbab kepada 60,000 orang yang buat haji pada tahun itu mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bahagian daripada kebaikan yang dilakukan kepada jiran. Baik, bab yang ke-62. Babu yuksiru ma'al marqi fayaqsimu fil jiran. Bab pada menyatakan membanyakkan kuah lalu diberikan kepada jiran. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Jawni an Abdullah bin As-Samit an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin asma'u wa uti'u walau li'abdin mujadda'il atraf wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minhu bima'rufin wa salli as-salata liwaqtiha fa in wajadta al-imama qad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilatun. Daripada Sayyidina Abi Dharr radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berpesan kepadaku kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan 3 perkara. Jadi 3 perkara ini adalah nasihat yang menyeluruh kepada semua peringkat. Yang pertama apa? Supaya aku mendengar dan aku patuh walaupun kepada seorang hamba yang terpotong jarinya, yakni cacat. Jadi ini adalah saranan ataupun nasihat kepada kepimpinan. Seseorang yang telah dibai'ah, seseorang yang telah dilantik menjadi khalifah, menjadi pemimpin, walaupun dia tu hanya seorang hamba pula penuh dengan kekurangan pula, terpotong jarinya, cacat, tapi apabila dia sudah diberikan kepimpinan, sudah dilantik secara sah, maka wajib umat Islam taat kepadanya. Ini dalam perihal kepimpinan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan angkat senjata memerangi kepada pemimpin kaum muslimin walaupun dia zalim. Sebab orang zalim ni biasanya kena cari apa yang menyebabkan dia jadi zalim. Maka nak membantu orang zalim adalah dengan cara jangan bagi dia jadi zalim. Itu je cara dia. Sebab tu Nabi SAW cakap, as-sam'u wa ta'ah. Kamu kena dengar, kamu kena taat. Walaupun pemimpin kamu tu penuh kekurangan, walaupun pemimpin kamu tu orang yang zalim, tetap kamu tak boleh angkat senjata untuk kamu gulingkan dia. Kerana apa? Kerana orang yang sebegitu, dia sangat menjaga kepada dia punya kerusi dia. Sangat dia jaga kepada kuasa yang dia ada. Bila dia sudah berada di atas, dia hendakkan kuasa dia dan dia jadi zalim apabila dia berada dengan kuasanya, dan apabila dia cuba dijatuhkan daripada kuasanya, dia akan jadi lagi zalim daripada apa yang dia sudah ada.
Maka nak tolong kepada orang zalim, nak sekat orang zalim daripada jadi zalim adalah jangan buat benda yang menyebabkan dia jadi lebih zalim. Dirampas kedudukan dia, percubaan untuk gulingkan dia akan menyebabkan dia menjadi lebih zalim. Asal-asalnya kurang nyawa yang terlibat. Apabila berlaku percubaan untuk penggulingan, maka pasti kita pun tengok sejarah-sejarah yang sudah berlaku, daripada asal-asal sikit nyawa yang terlibat, jadi ratusan ribu nyawa yang tidak berdosa akan terlibat sama apabila berlaku peperangan. Orang ada kuasa, dia pakai tentera-tentera dia pula, lawan pula dengan rakyat, berapa ratus ribu nyawa yang akan melayang. Sebab tu Nabi SAW dah bagi panduan dah, daripada dulu. Kalau sudah dilantik dia, biarkanlah keadaan dia bertanggungjawab atas kuasa yang dipegang. Kalau dia berlaku zalim, dia tetap akan jawab di hadapan Allah Ta'ala akan kezaliman dia. Tapi maslahat yang lebih besar apabila umat Islam cuba untuk menggulingkan kedudukan pemimpin yang zalim itu. Nabi suruh as-sam'u wa ta'ah. Kamu dengar, kamu taat. Kamu sabar saja. Sabar. Nak buat macam mana? Angkat senjata, lebih ramai lagi nyawa-nyawa yang tidak berdosa akan terlibat. Jadi ini pesanan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Zar. As-sam'u wa ta'ah. Aku dengar dan aku patuh kepada seorang hamba yang sudah dilantik menjadi pemimpin. Walaupun dia terpotong jarinya, cacat, penuh, kurang dan sebagainya. Yang kedua, apabila engkau memasak sup, maka banyakkan kuahnya. Kemudian kau perhatikanlah akan ahli keluarga jiranmu. Kemudian berikanlah kepada mereka daripadanya dengan baik. Ini peringkat kedua setelah nasihat untuk kepimpinan, nasihat untuk bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat sekeliling pula. Masyarakat sekeliling. Nabi kata kalau masak, banyakkan sikit kuah dia. Sebab daging mungkin kita tak ada banyak. Tapi dibanyakkan kuah dia. Tujuan apa banyakkan kuah? Supaya lebih ramai orang yang boleh dapat manfaat dia. Dalam kuah tadi ada daging sikit-sikit, okey dah. Dapat sup, dapat kari, dapat kurma, dapat apa, masak. Apa pun yang kita masak, lebihkan kuah. Supaya boleh juga bagi pada jiran-jiran sikit-sikit. Kan? Ada yang boleh kita bagi pada jiran. Dan orang yang menerima pun maknanya kena bersyukur apa yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala jadikan ada perasaan jiran tadi tu, dia mikir juga, bagi orang sebelah, tengok kot orang sebelah lapar, bagi kuah, adalah sikit-sikit daging kecil-kecil, daging hancur kan, kuah dia banyak, dapat kuah, tuang dalam mangkuk, komplain pula, daripada kuah saja baik, tak payah bagi macam ni. Dia komplain pula, dapat kuah pun dia komplain, tak dapat apa langsung pun dia komplain juga. Jiran apa macam ni, haram tak pernah bagi kita apa-apa pun, tak bagi apa-apa pun komplain, bagi kuah banyak pun komplain. Habis tu apa yang dia nak? Dia harapkan orang sebelah rumah dia, jiran dia tu tiap-tiap hari jamu kambing seekor ke dia ke? Takkanlah macam itu. Kan? Tak berlakulah begitu. Ingatan kita kepada jiran itu juga adalah sesuatu yang baik. Kita ni, bentuk jiran yang baik ni sebenarnya adalah satu bentuk rezeki. Satu bentuk rezeki. Bahkan dalam hadis disebutkan antara bentuk malang yang berlaku dalam hidup kita adalah mendapatkan al-jarusu, jiran yang jahat, jiran yang buruk. Itu antara bentuk malang dalam hidup kita. Kalau dapat jiran yang tak elok. Rezeki kita kalau dapat jiran baik, jiran sebelah, kiri, kanan, depan, belakang, satu taman, satu kampung, satu masyarakat tu baik-baik belaka. Kita duduk dalam komuniti yang baik. Itu satu rezeki sebenarnya. Kan? Jadi bila rezeki tu patut kita syukurlah dapat jiran yang baik-baik, maka kita pun kena berbaik-baik juga dengan jiran-jiran. Jadi Nabi pesan simple lah, kamu masak lebihkan sikitlah kuah dia tu. Ingat sama ke jiran-jiran, bagi juga ke jiran-jiran. Jadi bukan masak sajalah, kalau kita beli pun, beli buah ke, beli apa ke, cuba beli lebih sikit. Ingat sama, beli apam balik, nak beli untuk anak-anak kita. Beli anak kita biasa makan 2, belilah 3. 2 bagi anak kita makan, 1 bungkus kan. Orang sebelah ada anak-anak dia juga yang lapar-lapar, belikanlah sama orang sebelah tu. Kadang begitu. Dia
benda ni akan membentuk keharmonian. Dia tidak perlu, dan daripada sini juga kita tahu bahawa dalam perihal nak memberi, tak perlu tunggu banyak. Ada orang kata saya bila nak sedekah ni tak berapa sedap lah, takkan nak bagi kuah saja. Kan, takkan nak bagi kuah saja. Tunggu saya sembelih kambing seekor lah, baru saya kenduri, saya pasang bangsal, saya jemput, buat kenduri, baru saya bagi pada dia. Tak payah tunggu buat kenduri nak bagi. Kita masak, kita lebihkan sikit. Kita beli barang, beli lebih sikit. Beli apam balik ke, beli apa takoyaki ke, kan. Beli anak kita minta satu, teringat orang sebelah pun anak 5 orang juga. Jadi belikanlah 2 pack. 2 pack, tengok dia pun anak-anak dia tengah main kat luar. Anak kita pun lapar. Kita pun cuba fikir anak orang sebelah pun mungkin lapar juga kot. Belikan, bagi dia. Itu membentuk keharmonian dan kebaikan. Dan yang ketiga, ketiga ni adalah pesan nasihat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk diri sendiri, daripada besar, daripada untuk kepimpinan negara, kemudian kepada masyarakat, tengok jiran sekeliling, kemudian yang ketiga ni untuk diri sendiri. Dan engkau dirikanlah salat pada waktunya. Jaga benda paling penting dalam hidup kita, iaitu salat. Salat ni awwaluma yuhasabu yaumal qiyamah. Dia benda pertama yang akan ditanya besok kelak di hari kiamat. Kalau benda pertama ditanya ni, benda ni paling penting lah. Paling penting, kan? Biasanya benda pertama yang ditanya, kalau tak lepas hak yang paling penting tu, yang bawah-bawah tu hilang mood dah. Interviewer, kalau dia nak ambil orang kerja, dia akan tanya benda paling penting dia nak tanya di awal-awal. Kalau dia dapat jawapan yang awal tu dah tak kena dah bagi dia, yang soalan-soalan berikutnya tu kadang-kadang buat cukup syarat je lah. Sebenarnya dia nak tolak dah. Permohonan tu dia nak tolak dah. Contoh, ada orang bos, dia nak ambil pekerja yang cukup solat 5 waktu. Jadi dia akan tanya, contohlah, dia akan tanya perkara pertama, dia tanya, awak semayang tak? Seseorang mungkin boleh cakap bohong kan. Saya semayang. Cukup 5 waktu. Cukup 5 waktu. Baca tahiyat tengok. Bacaan tahiyat akhir. Tahiyat tu yang mana satu tu ya? Tahiyat tu yang mana satu yang apa namanya, nawaitu sauma qadin tu ke? Nawaitu sauma qadin jadi tahiyat. Tu niat puasa bang. Jadi tak lepas kan. Bila tak lepas, tak payahlah nak tanya apa, nak bincang pasal gaji ke, nak bincang pasal job scope ke, nak bincang pasal apa ke. Saya nak cari orang yang semayang yang kerja ni. Tapi ternyata daripada jawapan awak ni, awak tak semayang. Jadi tak cukup requirement saya. Begitu jugalah di hari kiamat. Soalan pertama yang ditanya kita untuk dihisap nanti, semayang. Semayang kamu macam mana? Cukup 5 waktu? Tak cukup. Tak cukup. Apa lagi nak jawab? Soalan-soalan yang lepas tu akan lagi menyusahkan kita. Kerana perkara paling penting dalam hidup kita adalah solat. Maka engkau dirikanlah solat pada waktunya. Dia ada beberapa hadis kan. Ala waqtiha, di atas waktunya, pada waktunya. Yang penting, dirikan solat. Jangan sampai keluar daripada waktu, kerana itu adalah tanda kita lalai dalam kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita hidup pada hari ini, hidup adalah kerana apa yang Allah bagi. Semua benda yang kita ada pada hari ini adalah kerana kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil semua benda yang kita nak ambil daripada nikmat daripada Allah Ta'ala, tapi kita lupa nak sembah Dia yang memberikan kita akan segala nikmat. Kita besarkan benda selain daripada Dia. Kita besarkan dunia berbanding daripada Dia. Dia cuma minta 5 waktu yang mandatory untuk kita jaga, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 17 rakaat. 2, 4, 4, 3, 4. Yang itu je. Tak berat tapi berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah sendiri sebut dalam Quran. Solat tu berat, melainkan bagi orang yang khashi'in. Khusyuk ni apa? Fokus. Kita semayang, kalau fokus ada khusyuk. Kalau tak ada fokus, tak ada khusyuk. Maknanya semayang yang hatinya menerawang,
merata-rata pergi. Angkat takbir di awal salat dengan ucapan Allahu Akbar, tapi hatinya menerawang ke mana-mana tempat. Itu orang tak khusyuk. Orang tak fokus. Kan? Jadi solat tu berat, melainkan bagi orang yang fokus. Fokus apa? Fokus misi dia. Aku sekarang sedang memperhambakan diriku kepada Tuhanku. Bahagian daripada tanggungjawab kewajipan aku yang dicipta oleh Allah Ta'ala, yang telah ambil banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala, lalu ku perhambakan diriku, ku rendahkan diriku serendah-rendahnya di hadapan Tuhanku. Itulah salat. Tazallul, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepala yang kita letak di atas, yang kita agungkan, yang kita muliakan, letak di atas. Waktu salat, dia berada pada kedudukan yang paling rendah, walaupun dia paling tinggi pangkatnya di atas muka bumi ni. Dia Perdana Menteri, dia raja, ya, dia siapa sahaja, tetap juga sujudnya, dahinya adalah mencecah ke lantai tempat kaki-kaki orang berpijak. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, tidak ada pangkat-pangkat di sisi Allah. Tak ada orang hamba-hamba Allah kalau pangkat dia besar, sujud di atas sikit. Dia ada kasta sujud pula. Tak ada. Kan dia ketua kampung ke, dia menteri besar ke, dia raja ke, dia siapa pun, sujudnya semuanya tetap ke lantai. Tak ada orang yang pangkat besar. Saya, level saya tinggi sikit lah. Saya orang-orang kaya tempat ni, jadi saya sujud kat dindingnya. Sebab saya tinggi kan, saya takkan letak kepala saya ni ke bawah. Itu orang sombong. Jadi solat itu adalah tazallul, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Kerana hamba yang pandai menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka dia adalah yang paling mulia di sisi Allah. Manakala orang yang meninggikan dirinya di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, dia adalah orang yang serendah-rendah orang di sisi Allah dan di sisi manusia. Jadi penting, ya, solat tadi. Dirikanlah pada waktunya. Paling elok awal waktu. Paling elok didirikan di masjid secara berjamaah. Kalau tak dapat atas urusan, kesibukan, jangan sampai keluar daripada waktunya. Cari ruang-ruang untuk kita selesaikan. Itu disiplin kita. Ya, disiplin kita dalam tanggungjawab kehambaan kita kepada Allah. Nampak simple je. Cerita pasal semayang. Alah Ustaz, saya semayang je. Tapi itulah. Berapa persen sebenarnya umat Islam yang mengabaikan semayang? Itu belum tengok yang dia panggil apa? Lebih kurang. Buat lebih kurang, cincai. Saya rasa nak semayang, saya semayang lah. Kalau saya rasa sibuk, saya tak semayang lah. Ni payah ni nak travel, nak naik bas apa semua. Tak adalah saya semayang. Saya sakit lah duduk dekat hospital ni. Nak bangun macam mana, nak ambil wuduk apa semua, susah lah. Jadi saya tengah sakit, saya tak semayang. Cuba buat kajian tuan-tuan. Pergi ziarah ke hospital dan sebagainya. Isteri saya pun waktu bersalin dulu, dia cerita. Orang-orang bersalin kadang bukan sakit pun, dah duduk masuk ward sehari awal. Patutnya semayang je tu. Masuk ward tak semayang dah. Kak, tak semayang ke kak? Tak ada kan nak bersalin dah. Nak bersalin sehari lagi. Dan dia boleh tak semayang dulu tu. Lepas tu mengharap anak jadi anak soleh. Kan? Jadi betapa orang buat cincai je pada salat ni, walhal dia adalah perkara yang paling penting, ya. Itu belum cerita yang ada mu'allaf kan, dia pelik. Saya masuk Islam. Lepas saya masuk Islam tu, saya tanyalah kawan-kawan saya, ajak dia orang solat, kot-kot lah dia orang pun boleh ajar saya semayang macam mana. Tetapi peliknya, lepas saya masuk Islam, saya ajak dia orang solat, dia orang pulaukan saya, tak nak kawan dengan saya. Dia kata saya ustazah. Terus kawan masuk Islam tadi, dikutuk-kutuk, dia ejek-ejek. Ustazah, dipulaukan saya. Saya pun pelik. Sebab kawan-kawan ni Islam belaka, mereka ni Islam daripada kecil. Saya ni baru masuk Islam. Saya ingat boleh belajar daripada mereka. Tapi akhirnya saya jadi alien pula. Saya jadi asing pula di kalangan orang Islam. Saya nak solat, nak belajar. Ini orang Islam sendiri yang memperlekehkan, ya, agama mereka. Itu semua bahagian daripada tanda-tanda akhir zaman kan. Sehingga akhirnya orang sebut tentang syariat Allah Ta'ala itu hanya di bibir sahajalah. Bila tengok nanti satu ketika kan akan ada muzium ibadah. Muzium ibadah. Dia tengok jadi pameran je lah. Tengok ada gambar orang rukuk kan.
Ni yang datang-datang pun orang Islam belaka, nama Muhammad, nama Abdullah, tengok gambar. Oh, onyang kita dulu buat macam ni lah, semayang macam ni ya. Oh, tengok pameran huruf-huruf Quran kan. Apa benda tulisan macam cacing-cacing je ni. Oh, ini bacaan orang dulu tu. Nama mereka saja. Islam hanya pada nama saja. Sampailah satu ketika Kaabah pun akan diruntuhkan. Sampai Kaabah pun yang kita tak boleh bayang lah hari ni kan. Hari ni kita penuh semayang Jumaat datang ke masjid. Sampai satu ketika ni kosong ni. Dah kosong pun ada pula orang yang bagi cadangan pula. Rugi kan, tak ada buat apa masjid ni. Cantik-cantik je kita convert jadi museum, kita convert jadi hotel ke, kita convert jadi apa. Banyak juga untung kita boleh ambil. Begitulah orang runtuhkan Kaabah. Pasal apa? Sampai satu ketika tak ada pun orang buat tawaf. Orang tak tahu pun tawaf tu apa, haji tu apa, makam Ibrahim tu apa. Jadi bila tengok Masjidil Haram tu pun, tengok Baitullah, ini tak ada nilai komersial lah. Pasal orang pun tak buat kerja haji dah sekarang. Orang pun dah tak ibadah dah sekarang. Jadi apa kata kita convert je, kita tukar jadi hotel ke, kita buat. Sekarang ni tak apalah, pembangunan keliling tu. Pembangunan keliling tu untuk mudahkan orang buat ibadah tu. Nak menerima tetamu berapa juta setiap tahun untuk laksanakan ibadah di dua tanah haram. Sampai satu ketika akhir zaman tu Kaabah tu pun diruntuhkan. Itu dalam hadis disebut. Itu kemuncak orang Islam sendiri tidak mengamalkan syariat. Bibit dia pada hari ni banyak dah. Berapa banyak orang Islam hina agama sendiri. Dia tak faham tentang agama dia sendiri. Dia komplain agama dia sendiri. Dia tak bersyukur dia ada iman, dikurniakan keimanan, dikurniakan jadi orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah, tak mengamalkan atas 2 kalimah syahadah tu. Apa agaknya manifestasi daripada ucapan dia yang dia mengaku Allah Tuhan dan dia mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang Allah utus. Apa sebenarnya? Kadang-kadang kita tak faham kan. Orang Islam sendiri tak hargai Islam yang dia ada. Apa saja jalan daripada syariat, dia komplain. Dia komplain, apalah, jumut lah Islam ni. Semua benda tak boleh. Melawak tak boleh, minum arak tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Memang itulah syariat. Allah Ta'ala nak uji. Allah larang, Allah suruh. Yang Allah suruh kamu buat tak, yang Allah larang kamu tinggal tak. Itulah ujian dia. Kalau buat terbalik, maknanya ada masalah lah iman dia. Yang mana Allah larang, yang tu yang dia nak buat. Mana Allah suruh, yang tu yang dia bangkang, yang dia tinggalkan. Jadi itulah Islam hanya pada nama saja. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada jadi orang yang dipalingkan hati daripada jalan hidayah. Amin. Allahumma amin. Allahumma sallim. Selamatkan kami ya Allah. Jadi pesan Nabi SAW tadi, salat. Itu penting tu, salat. Kok mana pun, jadilah kamu nak jadi apa pun jadilah. Tapi jangan tinggal salat. Salat tu jangan tinggal. Benda yang sangat-sangat penting. Jika engkau mendapati, ni ada satu situasi lah. Imam telah melaksanakan salat, maka engkau telah menjaga salatmu. Jika belum, maka salat yang engkau kerjakan bersama imam itu terhitung sebagai nafilah, yakni solat sunnah. Okay, ini ada satu contoh Nabi SAW bagi nak bab jaga solat ni. Dia dipanggil bab i'adatus solah. Kita kalau datang ke suatu tempat atau ke surau atau ke masjid, kita datang dah masuk waktu, kita pun tunggu. Kita nak sembahyang berjemaah ni. Jadi nak sembahyang dulu ke nak tunggu ada orang lain untuk sama-sama berjemaah dengan kita? Ya. Dalam mazhab kita kena tunggu ada orang datang supaya kita dapat dirikan jemaah. Dan ada pandangan yang kedua, ambil juga fadilat awal waktu tadi tu. Kita tengok dah masuk waktu, kita dah tunggu sekejap dalam kadar yang uruf biasalah. Kita sembahyang sunat biasanya kalau jam ni pun dia letak 10 minit. Lepas azan 10 minit qomat kan. Dirikan solat. Kita dah tunggu dah, kita seorang lah, tak ada siapa ni. Ni pun lewat, saya pun banyak urusan ni. Dia pun semayang dulu, ambil fadilat awal waktu, seorang-seorang, pasal tunggu orang tak ada. Dia semayang. Elok-elok lepas habis dia semayang, datang satu bas rombongan 40 orang. 40 orang pun dirikan solat. Jadi dia tadi macam mana? Dia dah semayang zuhur dah. Datang, dia dah semayang zuhur seorang-seorang.
datang tadi satu jemaah, mereka buat sembahyang Zuhur. Jadi macam mana? Inilah perbahasan yang disebut dalam hadis ini. Kalau dia dah dirikan solat, maka dia dah jaga solat dia, maknanya dah selesai lah. Patutnya dia dah selesai lah urusan dia. Jadi apa namanya, kalau tidak, maka dia kerjakan bersama imam itu dan dia terhitung sebagai solat sunat. Kenapa solat sunat? Sebab tadi dia dah laksanakan yang wajib. Wajibnya tu dah sah dah, adaan dah tunai lah. Tapi dia pergi ulang semayang Zuhur sekali lagi secara berjemaah. Solat i'adah tadi tu, mu'adah tadi tu, dipanggil hukum dia sunat. Dia ada beberapa keadaan kita sunat ulang balik semayang walaupun kita dah semayang. Antaranya adalah apabila kita dah semayang seorang-seorang, tiba-tiba ada jemaah, kita ulang jemaah tu. Ataupun tadi kita dah semayang jemaah, tapi jemaahnya 5 orang, tiba-tiba datang satu lagi jemaahnya 50 orang. Dah semayang jemaah dah, tapi ada jemaah yang kedua datang semayang Zuhur 50 orang, maka kita semayang Zuhur sekali lagi dengan jemaah yang lebih ramai untuk dapatkan pahala yang lebih banyak. Kerana semayang jemaah lebih baik daripada semayang seorang. Semayang jemaah yang lebih ramai lebih baik daripada semayang jemaah yang lebih sedikit. Itu konsep dia, nak kena faham lah. Kan? Jadi kita sebab tu cari tempat-tempat yang orang semayang ramai jemaah dia, kita ramaikan. Walau bagaimanapun, tetap juga sunat juga kita menghidupkan tempat-tempat yang masih tidak hidup dengan ibadah. Jadi janganlah tinggalkan surau-surau taman kita. Sekali-sekala tu kita pergi jugalah tengok, oh tak ada orang dah semayang kat surau taman kita ni. Jadi kita hidupkan pula. Jangan semua pakat nak ke masjid saja, akhirnya surau-surau mati pula, tak hidup pula. Jadi pergi juga hidupkan surau-surau kita. Tapi tentulah kalau nak cari pahala lebih, maka kita cari pada tempat yang lebih ramai jemaah dia, sebab pahala dia lebih banyak. Pahala dia lebih banyak. Ni solat Jumaat ni, berapa ratus orang, berapa ribu orang ni, yang ini pahala besar. Dah lah kita tunaikan solat wajib. Memang wajib berjemaah lah, tapi minimum 40 orang yang mastautin dalam mazhab kita. Ni lebih daripada 40 dah lah. Kan, jadi pahalanya banyak. Bayangkanlah kita solat bersama-sama di Masjidil Haram dengan 1 juta orang umat Islam. Dah lah di situ ganjaran pahalanya juga berlipat ganda, 100,000 kali ganda. Jadi itu semua ruang-ruang untuk kita memaksimalkan ganjaran pahala. Jadi boleh ulang solat tadi. Solat tadi yang ulang tadi tu dia tak adaan, dia mu'adatan, dia ulang saja. Hukum semayang tu jadi sunat saja. Dia tak jadi wajib. Sebab yang wajib tadi, yang dia buat tunai tadi adalah yang pertama. Apabila yang pertama sudah sah lah. Kalau yang pertama tu pun tak sah, baru dia perasan, oh yang saya semayang seorang-seorang tadi tu rupanya saya tak ambil wuduk. Semayang lupa ambil wuduk. Jadi habislah dia datang jemaah tu, dia semayang sekali lagi. Yang tu tak jadi ulang lah, sebab yang pertama dah tak sah. Kalau pertama dah sah, maka dia ulang balik untuk dapatkan fadilat, kelebihan pahala yang disebutkan. Wabihi ilaihi qala hadatsana al-Humaidi qala hadatsana Abu Abdus Samad al-Ammi qala hadatsana Abu Imran an Abdullah bin Samit an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'al maraqah wa ta'ahad jiranaka aw iqsim fi jiranik. Daripada Abdullah ibn Samit daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, apabila engkau membuat suatu masakan, maka perbanyakkanlah kuahnya. Kemudian undanglah jiranmu atau agihkan kepada jiranmu. Jadi asalkan matlamat dia tercapai lah. Caranya tu macam mana pun tak apa, kita masak. Ada beberapa cara kita nak buat baik dengan jiran kita. Kita masak, kita fikir kalau kita ada masak tu banyak sikit, jemputlah dia datang ke rumah kita. Tengah hari ni jemput makan rumah saya, ada masak sikit. Kan ada masak-masak sikit. Jadi dekat situ mungkin keluarga dia tu boleh datang dan mudah, oh terima kasih banyaklah, kebetulan pula saya tengah hari ni memang sibuk sikit, tak sempat masak. Anak-anak pun dah lapar ni. Elok kak, mari. Datang tengah hari ni makan kat rumah saya ya. Jadi makan, dia orang pun boleh makan dengan sedap, dengan seronok. Ataupun boleh juga kita yang bungkuskan. Tengok lauk dalam periuk tu, kita boleh agak-agak lah, kita simpan untuk laki kita sikit, isteri lah, kan. Isteri tu dia simpan untuk laki dia sikit, tengok anak-anak dia boleh tahan makan lauk sampai malam. Lepas tu baki tu tengok dia cuba agih-agih, katanya dapatlah 3 bungkus. Dapat 3 bungkus, elok lah. Bagi orang kanan 1, orang kiri 1, orang
orang depan satu. Ataupun tengok anak sebelah 8 orang, yang sebelah bujang lagi duduk 2 orang aja. Takkan yang 2 orang tu bagi sama banyak dengan yang 8. Yang anak 8 orang sebelah ni tadi bagilah banyak sikit. Ataupun lain hari lah pula kita bagi hak yang bujang dekat sebelah tu. Jadi tengoklah, agih-agihkan kepada jiran. Maka itu adalah bahagian daripada kebaikan, dan ini juga dibuat oleh jirannya baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta daripada kalangan orang Yahudi, jiran Nabi yang Yahudi masak sup, memang pakar masak sup, masak sedap, jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah datang rumah. Nabi tunjuk, ni tu siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tunjuk isteri. Kamu ajak aku seorang je ke? Isteri aku. Jadi jiran Nabi yang Yahudi tu kata, engkau je lah, kata, tak payahlah. Nabi kata, tak apalah kalau macam tu. Tak apa, aku makan apa yang ada saja dengan isteriku. Tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi kali kedua, marilah datang makan, aku ada masak sup ni. Ni macam mana? Kata, kamu seorang sudahlah. Tak apa. Kalau kamu tak nak jemput sekali, aku makan apa yang ada saja di rumah aku. Mana Nabi tak pentingkan diri sendiri. Kalau kita dapat makan seorang, bini kat rumah lantak nak jadi apa, tonggeng tu balik. Makan sedap, kawan-kawan belanja wagyu stick, balik rumah kita belikan pisang goreng je dapat ke dia. Dan di perut kita sedap, perut isteri kita tak peduli. Kan Nabi tanya ni, Aisyah tak ajak. Akhirnya dia kata kali ketiga dia surrender lah. Tak apalah, sekalilah. Ajaklah sekali. Maka dalam hadis itu disebut Nabi SAW dengan Aisyah lumba lari. Berlumba lari siapa sampai dulu ke rumah jirannya yang Yahudi tersebut. Tengok bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi jiran pun mereka muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar kejiranan. Jadi kita pun kalau ada jiran bukan Islam pun tunjukkan akhlak Islam. Islam ajar kita buat baik kepada jiran. Jiran dia ada hak, walaupun dia bukan Islam, dia ada hak jiran. Ya, lebih-lebih lagi kalau jiran tu Islam, lebih-lebih lagi jiran tu saudara kita, 3 hak dia lebih lagi untuk kita berikan kepada mereka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.